Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Allahumma ahilna ma rasyida umurina wa ajna min syururi anfusina min sayyiti a'malina. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita teruskan dengan hadis yang ke-42, hadis kursi yang 42, bertajuk antara perbuatan baik dan jahat. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, pada hari kiamat kelak akan dihadapkan perbuatan baik dan perbuatan jahat seseorang, lalu dinilai dan dibandingkan antara kebaikan dan kejahatan. Apabila bersisa satu kebajikan, perbuatan baik orang itu dimasukkan ke dalam syurga. Hadis kursi riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar kuasanya, memberitahu kepada kita bahawa nanti pada hari kiamat akan dilakukan mizan, iaitu penimbangan segala amal perbuatan manusia. Amal manusia ditimbang dengan timbangan yang mempunyai neraca keadilan, sehingga dapat diketahui mana timbangan yang lebih berat. Kemudian dinilai berapa banyak kebajikan itu dan berapa banyak pula keburukan. Lalu digugurkan keburukan sebanyak kebajikan. Di dalam Al-Quran dikemukakan bahawa kebajikan itu menghilangkan atau menghapuskan kejahatan, itu dosa. Jika kebajikan itu bersisa, pemilik kebajikan itu diperintahkan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Apabila ternyata pahala dan dosanya sama pada timbangan itu, orang itu, apabila ternyata pahala dan dosanya sama pada timbangan itu, orang itu dimasukkan ke dalam golongan Ashabul A'raf, orang-orang yang ditangguhkan kemasukannya ke dalam syurga. Di bawah ini kita sebut beberapa amalan yang memberatkan timbangan kebajikan. Tidak ada satu pun amal yang lebih berat dari akhlak yang baik dalam timbangan di akhirat kelak. Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Tuan-tuan Subhanahu taala, dalam hadis ini beritahu apabila telah selesai urusan di padang mahsyar, kemudian manusia akan menuju ke mizan untuk ditimbang amalnya. Kalau siapa dapat kebaikan, ditimbang di kebaikan lebih satu saja, lebih berat daripada kebajikan, Allah SWT akan masukkan ke dalam syurga. Maknanya 50% kebaikan yang kita buat, 50% sama timbang 50% kejahatan, lebih satu kebajikan, Allah SWT masukkan ke dalam syurga. Saya sambung sikit. Sesungguhnya selawat kepada Nabi SAW termasuk dalam perkara yang memberatkan timbangan. Yang kedua, tadi pahala amal kebajikan dan kebaikan. Yang kedua, selawat. Selawat kepada Nabi termasuk dalam perkara yang memberatkan timbangan. Selawat pun memberatkan timbangan. Yang kita bahasa dengar dengan kalimah La ilaha illallah, kalimah la Allah, jika ditimbang sebelah di neraca, sebelah la ilaha illallah, sebelah lagi 7 petal langit, 7 petal bumi. Orang yang ikhlas mengucapkan kalimah la ilaha illallah, nescaya kalimah Allah lebih memberati. Itulah keikhlasan orang yang keikhlasan dengan dakwah manusia kepada Allah Subhanahu taala dan kalimah la ilaha illallah lebih berat lagi. Perkara itu kita biasa dengar lah. Tapi hadis yang seterusnya kan saya akan baca sikit lagi tentang kalimah la ilaha illallah. Seterusnya, ucapan alhamdulillah memenuhi mizan. Hadis riwayat Muslim. Sekiranya 7 langit dan bumi
dan segala isinya serta 7 petala bumi diletakkan pada satu piring timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada sebelah yang lain, nescaya kalimah tauhid itu akan melebihi berat dari langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. 2 kalimat ringan pada lidah, berat pada timbangan, menimbulkan cinta kepada Ar-Rahman, iaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Ini ada daripada hadis ni dapat 5 di mizan ni 5 perkara. Kita 5 perkara